Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Naziatul Fitra binti Nulbin. Saya akan membentang tugasan saya yang bertajuk LGBT dan Hak Kebebasan Manusia. Definisi LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender, iaitu sebuah kumpulan yang membentuk satu badan bebas NGO di luar negara untuk membantu dan memperjuangkan kumpulan yang mengalami kecelaruan jantina ini. Puak Hak Asasi Manusia Malaysia sedang berusaha untuk membawa usul supaya Seksyen 377A di Kanun Kesiksaan yang mengharamkan liwat dan seks songsang di luar tabi'i dimasukkan. Alasan mereka kerana ia bertentangan dengan prinsip kebebasan amalan seks LGBT yang menjadi tonggak Himpunan Seksualiti Merdeka yang dicadangkan pada 9 November 2011. Untuk pergi dengan lebih terperinci, lesbian secara umumnya dimaksudkan dengan amalan seks songsang dan luar tabi'i di antara wanita dan wanita. Di Malaysia, perbuatan ini dianggap sebagai salah satu kesalahan jenayah yang boleh dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Jika di dalam Islam, lesbian ini lebih dikenali dengan panggilan musahaka. Pada masa yang sama, mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, gay bermaksud lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Gay juga membawa pengertian yang lebih kurang sama dengan lesbian, iaitu amalan seks songsang di luar tabi'i. Dengan menjadikan dubur sebagai laluan seks akan tetapi gejala gay ini dipraktikkan di antara lelaki dan lelaki. Sesetengah orang tidak biasa dengan penggunaan bahasa gay, tetapi lebih biasa menggunakan perkataan liwat. Seterusnya, bisexual pula ialah amalan seks bebas antara pasangan lelaki dan perempuan. Pasangan yang dinyatakan di sini termasuklah pasangan yang mengamalkan amalan seks semasa sebelum berkahwin dan semasa sudah berkahwin, juga iaitu dengan menukar pasangan berkahwin dengan orang lain. Bagi meringkaskan maksud bisexual ini ialah amalan yang menghalalkan penzinaan. Selain itu, transgender pula membawa maksud amalan songsang dan di luar tabi'i untuk berkelakuan dan sifat bertentangan dengan jantina, iaitu perempuan bersifat seperti lelaki dan lelaki bersifat seperti wanita. Amalan ini juga turut membawa kepada penukaran jantina, walaupun Islam membenarkan penukaran jantina bagi kaum kunsa, iaitu kaum yang memiliki dua jantina sejak lahir lagi. Maka mereka diberi hak untuk memilih jantina yang mereka ingini. Kendati pun begitu, Islam mengharamkan dan menolak sama sekali penukaran jantina bagi yang sedia lahir dalam keadaan yang normal. Isu semasa yang terdapat di Malaysia, seperti yang kita lihat, isu LGBT kini semakin meningkat. Sebagai contoh isu baru-baru ini, Mufti Perlis Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin menyanggah laporan media berhubung kenyataannya membabitkan usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzaman atau Nur Sajat yang memakai pakaian menyerupai wanita ketika menjalani ibadah umrah di Mekah. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sambil merujuk isu ahli perniagaan kontroversi Muhammad Sajat Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Nur Sajat menjelaskan sekalipun mematuhi rukun, beliau perlu membayar dam kerana melanggar wajib umrah. Katanya perkara ini bertepatan dengan resolusi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan kali ke-28 musim haji 1043 Hijrah dalam kertas kerja bertajuk Kunsa dan Mukhanas dalam permasalahan ibadat haji. Muzakarah menyimpulkan bahawa bagi mukhanas semula jadi atau disengajakan telah melakukan pembedahan tukar jantina atau tidak, dan kes menukar jantina dengan melakukan pembedahan bukan disebabkan keharusan syarak, maka hukum individu itu termasuk ibadat haji dan umrah hendaklah mengikut hukum asal kejadian dirinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Salbania binti Omar dari Kumpulan K Kota Kinabalu, Sabah. LGBT menurut perspektif Undang-Undang Islam. Berdasarkan Undang-Undang Islam atau hukum syarak, adalah jelas bahawa perbuatan LGBT ini adalah sama sekali diharamkan. Agama Islam melihat bahawa perbuatan melakukan perubahan kepada diri dan tubuh badan sebagai sesuatu yang bercanggah dengan ajarannya.
Perbuatan menukar jantina tidak kira daripada lelaki kepada wanita atau wanita kepada lelaki adalah jelas haram dan bercanggah dengan hukum syarak. Hal ini kerana perbuatan seumpama itu adalah semata-mata mengikut hawa nafsu, terpedaya dengan godaan syaitan, tidak bersyukur dengan nikmat kejadian diri dan tergolong di dalam kategori mengubah kejadian Allah. Terdapat beberapa buah negara yang mengenakan hukuman mati kepada kesalahan homoseksual seperti Iran, Yaman, Arab Saudi, Sudan, Nigeria, dan mereka mengenakan hukuman jufana kepada pesalah bawah umur yang melakukan homoseksual. Manakala dari aspek hak kebebasan manusia terhadap golongan LGBT ini pula, di Malaysia mereka menghadapi cabaran undang-undang yang tidak dialami oleh penduduk bukan LGBT. Liwat adalah jenayah di negara ini dan sikap sosial terhadap komuniti LGBT dibentuk oleh Islam, agama rasmi negara Malaysia. Malaysia tidak mempunyai organisasi kebangsaan yang komited terhadap hak LGBT. Sebaliknya, Pakatan Gabungan Badan Bukan Kerajaan, artis dan individu menganjurkan perayaan Hak Seksualiti Tahunan Seksualiti Merdeka. Seksualiti Merdeka yang bermaksud keseksualan bebas adalah perayaan tahunan yang terdiri daripada perbincangan, persembahan, pemeriksaan, bengkel dan forum untuk menggalakkan hak seksualiti sebagai hak asasi manusia untuk memperkasakan individu dan komuniti yang terpinggirkan dan mewujudkan platform untuk advokasi. Selain menganjurkan program perayaan tahunan ini, ahli gabungan ini juga terlibat dalam kempen penulisan surat, menganjurkan pemeriksaan dan perbincangan filem biasa, advokasi akademik dan latihan jurulatih. Walau bagaimanapun, kerajaan telah cuba untuk mencegah kejadian ini berlaku sejak tahun 2011. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Sita binti Judah, nombor matriks 275-186 akan mengupas mengenai hak-hak LGBT di negara barat dan juga di Malaysia. Di negara barat, LGBT diiktiraf atas hak mereka. Banyak usaha yang dilakukan untuk menghalalkan perkahwinan sejenis dari segi undang-undang. Di England contohnya, pasangan gay yang telah berkahwin secara berterusan memohon perkahwinan mereka agar disahkan secara undang-undang. Di Malaysia pula, Gabungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa, Komango atau Badan Bukan Kerajaan NGO telah mengemukakan beberapa tuntutan yang mendorong Malaysia untuk mengiktiraf hak-hak orientasi seksual dan identiti jantina. Namun, sebagai negara Islam, hak-hak yang dituntut itu tidak diberi perhatian kerana ianya bertentangan dengan ajaran agama. Kita bebas untuk tidak menerima pengaruh barat. Kesimpulannya, seperti yang dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, kita tidak perlu paksa Malaysia untuk terima ideologi somsang ini. Budaya LGBT ini telah tersebar dengan pantas dalam kalangan masyarakat Malaysia. Isu hak individu dan kesannya terhadap diri, masyarakat dan negara adalah besar. Oleh itu, pelbagai pihak harus berusaha sama dalam menangani masalah ini dan menghalang normalisasi berlaku demi negara kita yang tercinta. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, saya Veneta Seloni Sikuk bernomor matriks 275-218 akan menerangkan mengenai kesan LGBT terhadap masa depan sesebuah tamadun. Terhadap 4 kesan LGBT terhadap masa depan. Yang pertama ialah kesan LGBT terhadap individu itu sendiri. Individu itu akan menyebabkan maruah mereka tercalar. Mereka sering menerima cemuhan, makian, ejekan, sindiran dan kata-kata kesat daripada orang sekeliling. Kebolehan dan kelebihan pada diri sendiri pula tidak diiktiraf dan aktiviti harian pula tidak dapat diterima oleh masyarakat. Penyakit wabak seperti AIDS, HIV dan juga pelbagai penyakit kelamin akan timbul. Dan kesan LGBT terhadap kekeluargaan pula ialah sudah semestinya keluarga akan merasa kecewa, keharmonian dalam institusi keluarga terganggu, nama baik dan maruah keluarga tercalar. Ia juga dapat mengancam institusi kekeluargaan masyarakat Timur, Asia dan Asia Barat, dan ia juga merupakan kehancuran institusi keluarga
Dia menandakan kehancuran kepada umat manusia. Kesan yang seterusnya, kesan terhadap masyarakat ialah golongan ini ibarat satu wabak yang akan menjadi kanser. Dia melibatkan maruah sekumpulan manusia yang sentiasa menjaga adat, tata susila dan pegangan agama, menimbulkan banyak kepincangan sosial, budaya, psikologi, agama, etika dan moral, dan dia mencerminkan kemunduran masyarakat dan akhirnya memusnahkan kekuatan moral masyarakat itu sendiri. Dan manakala dari segi agama pula, agama adalah panduan hidup bagi penganutnya dan dalam agama mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan baik. Yang pasti, sama ada Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Sikh dan agama-agama lain saya percaya menolak LGBT. Kenapa? Kerana LGBT amatlah dilarang dalam semua agama. Kisah kaum Sadum yang dibinasakan oleh Allah akibat perbuatan jijik mereka sudah cukup membuktikan bahawa Islam menentang dan melarang umatnya terlibat dengan LGBT. Jadi tujuan setiap perkawinan adalah untuk meramaikan umat manusia di muka bumi ini. Setiap pasangan Islam haruslah melahirkan zuriat yang soleh dan soleha. Bagi merealisasikan tujuan ini, ia mesti melalui ikatan perkawinan yang sah dan berlaku persetubuhan antara suami dan isteri. Cuba anda bayangkan seorang lelaki bersuamikan lelaki dan seorang perempuan beristrikan perempuan. Mereka berkahwin tanpa melalui kaedah yang betul dan hidup bersama. Dari sudut sains, apabila sperma yang dimiliki oleh lelaki disenyawakan dengan ovum yang dimiliki oleh perempuan, baru akan terhasil janin. Sekiranya amalan LGBT ini berleluasa, maka matlamat Islam untuk meramaikan umat tidak dapat dicapai dengan baik. Apakah tindakan undang-undang Malaysia terhadap LGBT ini? Keperlembagaan Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 yang membawa hukuman jauh lebih rendah daripada yang diperuntukkan oleh kanun kesiksaan. Seksyen 28 membawa hukuman maksima didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Manakala Seksyen 377E boleh diseksa dengan hukuman yang dinyatakan di dalam Seksyen 377B, yaitu dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun dan bolehlah juga dikenakan sebat atau hukuman dalam Seksyen 377C, yaitu diseksa dengan penjara selama tempoh tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan bolehlah juga dikenakan sebatan.